Ribut tropika Christine yang juga dikenali sebagai taufan Trami telah menjadi salah satu fenomena cuaca yang paling merosakkan dalam tahun ini. Ribut ini telah memberi kesan yang besar kepada negara-negara yang dilaluinya, terutamanya Filipina dan Vietnam. Setakat ini, lebih dari 100 orang maut di Filipina akibat ribut tropika Trami. Ribut tersebut melanda Vietnam kini dan menjejaskan infrastruktur di sana pada masa yang sama. Belum pun reda dari Trami Filipina, negara tersebut kini diancam ribut Kongray. Astrolab akan membawa anda bagaimana ribut tropika ini terbentuk, laluan yang diambilnya serta impak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat dan infrastruktur di kawasan yang terjejas. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, ribut tropika terbentuk melalui beberapa proses meteorologi yang kompleks. Dalam kes Trami, ribut ini mula terbentuk di Laut Filipina pada pertengahan bulan Oktober 2024. Proses pembentukan ribut tropika biasanya melibatkan peningkatan suhu permukaan laut yang tinggi yang menyumbang kepada faktor utama dalam pembentukan ribut tropika. Ketika suhu laut melebihi 26.5 darjah Celsius, ia menyediakan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan sistem cuaca. Kelembapan yang tinggi di atmosfera juga penting untuk pembentukan awan dan hujan. Dalam kes ribut tropika Trami, kelembapan tinggi di sekitar kawasan tersebut menyokong pertumbuhan awan kumulus yang besar. Angin yang bertiup dari arah timur ke barat di kawasan tropika membantu mengumpulkan awan dan membentuk sistem tekanan rendah. Apabila sistem ini berkembang, ia boleh menjadi ribut tropika jika keadaan mengizinkan. Faktor-faktor seperti El Nino atau La Nina juga boleh mempengaruhi pembentukan dan laluan ribut tropika. Corak cuaca global mungkin telah memainkan peranan dalam mempengaruhi kekuatan dan arah ribut. Setelah terbentuk, ribut ini mula bergerak ke arah barat laut menuju ke Filipina. Setelah itu, ribut tropika Trami bergerak dengan kelajuan sederhana ke arah barat laut. Pada 23 Oktober 2024, ribut ini telah mendarat di pantai timur laut Filipina. Laluan ribut ini membawa ia melalui beberapa wilayah utama termasuk wilayah Bicol. Ribut ini memberi kesan teruk kepada wilayah Bicol di mana hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah runtuh. Angka kematian di kawasan ini meningkat dengan cepat akibat keadaan cuaca yang ekstrim. Di Batangas, pasukan penyelamat terpaksa berjuang untuk mencari individu yang hilang akibat tanah runtuh dan banjir. Beberapa kawasan di Batangas mengalami lebih daripada 2 bulan hujan dalam tempoh yang singkat. Ribut ini juga memberi impak kepada ibu negara Filipina, Metro Manila, di mana banyak kawasan mengalami banjir kilat akibat hujan lebat. Dalam tempoh beberapa hari selepas mendarat, angka kematian akibat ribut ini meningkat dengan ketara, mencapai lebih daripada 110 orang dengan puluhan lagi masih hilang. Jumlah kematian yang ramai disebabkan oleh tanah runtuh dan banjir yang melanda kawasan-kawasan tertentu. Lebih daripada 150,000 penduduk terpaksa dipindahkan dari rumah mereka kerana ancaman banjir dan kerosakan infrastruktur. Pusat pemindahan sementara dibuka untuk menampung mereka yang kehilangan tempat tinggal. Kerugian harta benda dianggarkan mencapai 9 juta ringgit bagi pelabuhan-pelabuhan yang terjejas. Infrastruktur seperti jalan raya dan jabatan juga mengalami kerosakan teruk. Pasukan penyelamat termasuk polis dan bomba dikerahkan untuk mencari mangsa yang hilang serta membantu penduduk yang terperangkap dalam banjir. Setelah meninggalkan Filipina, ribut tropika Trami bergerak ke arah barat menuju Vietnam pada akhir bulan 2024. Laluan ini dijangka membawa kesan cuaca buruk kepada kawasan pesisir Vietnam. Walaupun ribut mungkin tidak sekuat ketika ia melanda Filipina, tetapi ia tetap membawa risiko banjir dan tanah runtuh kepada kawasan-kawasan tertentu di Vietnam. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan nasihat mengenai taufan Kongray yang dikesan kira-kira 1,662 km ke timur Laut Kudat Sabah. Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan bahawa taufan tersebut berada pada kedudukan latitud 17.8 utara dan longitud 127.3 timur, kira-kira 770 km ke timur Laut Manila, Filipina. Berdasarkan pencerapan pada jam 8 pagi, Met Malaysia melaporkan bahawa taufan tersebut bergerak ke arah barat laut dengan kelajuan 15 km sejam dengan potensi kelajuan maksimum mencapai 130 km sejam. Walau bagaimanapun, tiada kesan signifikan taufan tersebut ke atas Malaysia. Fenomena ribut tropika Trami menunjukkan betapa kuatnya kuasa alam dan impaknya.
kepada kehidupan manusia serta infrastruktur. Pembentukan ribut ini adalah hasil daripada interaksi kompleks antara suhu laut, kelembapan udara dan corak cuaca global. Laluan ribut melalui Filipina telah menyebabkan kerosakan besar serta kehilangan nyawa, sementara perjalanan seterusnya ke Vietnam menunjukkan bahawa kesan bencana alam tidak mengenal sempadan. Dan yang terkini, taufan Kong Ray berkembang di lautan Pasifik dan telah dipantau dengan teliti ketika ia bergerak ke arah barat, memberi kesan kepada kawasan barat laut Pasifik. Sehingga akhir Oktober, Kong Ray telah meningkat menjadi taufan yang kuat dengan membawa angin kencang dan hujan lebat terutamanya di kawasan perairan timur Filipina dan bergerak ke arah selatan Taiwan. Taufan ini mencatatkan kelajuan angin sehingga 165 km sejam dan kerap bertukar antara status taufan biasa dan taufan kuat, dengan ramalan bahawa ia akan semakin lemah secara beransur-ansur menjelang awal November apabila ia bergerak ke utara dan akhirnya hilang di kawasan perairan yang lebih sejuk dan dalam keadaan atmosfera yang kurang kondusif untuk perkembangan selanjutnya. Laluan Kong Ray telah menarik perhatian walaupun ia dijangka berada kebanyakannya di luar pesisir, mengurangkan impak teruk pada kawasan pantai. Walau bagaimanapun, laut yang bergelora dan hujan lebat berkemungkinan di kawasan berhampiran Taiwan dan Jepun, dan kesan baki daripada taufan ini mungkin mempengaruhi pola cuaca di kawasan berdekatan, termasuk kemungkinan ribut petir atau hujan secara berkala. Kejadian seperti ini mengingatkan kita tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam serta perlunya kerjasama antara negara-negara dalam menangani impak perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrim pada masa hadapan. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.